the next speaker is from the Pidato Mutiara Bilingual Toastmasters Club. Let me read out the speaker's bio data a little bit. She is the president of current Pidato Mutiara Bilingual Toastmasters Club. She's also VPE and mentor for USM Healthy Campus Bilingual Toastmasters Club, and also a member of Elite Debaters Toastmasters Club. She is a President's Distinguished Area Director in year 2016-2017, a chartered member of USM Health Campus Bilingual Toastmasters Club, and she's none other than Sangeeta. Sangeeta's speech today is about research a topic and well organize it and present it well. This is the objective of today's speech. Baik, kita akan memperkenalkan pemidato hari ini. Beliau adalah Presiden Pidato Mutiara Bilingual Toastmasters Club. Beliau juga adalah Timbalan Presiden USM Healthy Campus Bilingual Toastmasters Club. Dan beliau juga ahli biasa dalam Elite Debaters Toastmasters Club. Beliau boleh berdebate ya. Ya, beliau juga Presiden Distinguished Area Director pada tahun 2016 dan 2017. Beliau juga adalah chartered member untuk klub USM Health Campus Bilingual Toastmasters Club. Beliau memang mempunyai bakat yang tertinggi dalam bahasa Malaysia, bukan seperti saya dengan Karen. Dan beliau akan speech title beliau pada hari ini adalah Reformasi Budaya Negara. Ini yang satu title yang memang kita mau memang bercanggah dengan meeting hari ini. Ya, beliau akan membuat 5 to 7 minute speech dan speech title beliau adalah Reformasi Budaya Negara. Sangeeta, Reformasi Budaya Negara. Over to you, Sangeeta. Terima kasih juru acara majlis. Adakah kamu boleh mendengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih. Sangeeta, do you mind moving your camera slightly a little lower so that we can see you? Thanks. Yes, wonderful. Cantik sekali. Can I start? Okay. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Penduduk tanah air akan berkata dengan megahnya, baik di negeri sendiri. Warga negara Malaysia sememangnya unggul dan unik kerana mampu hidup secara harmoni walaupun berlatar belakangkan budaya yang berbeza. Peredaran zaman yang dipenuhi dengan revolusi, sama ada dalam industri atau teknologi, tidak menggugat pendirian warga negara tempatan untuk hidup secara aman. Namun demikian, ada faktor-faktor lain yang perlu kita beri perhatian agar masyarakat tempatan tidak tenggelam di alam maya yang disulami dengan pelbagai jenis cabaran serta dugaan yang boleh menggugat kesejahteraan negara di masa hadapan. Sebagai warga negara yang mencintai tanah air, saya berpendapat sudah tiba masanya untuk kita bersama-sama berusaha untuk mencapai reformasi dalam budaya agar masyarakat kita boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama dengan masyarakat dari negara-negara yang maju. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya mulakan dengan definisi reformasi dan budaya. Mengikut Kamus Bahasa Melayu, reformasi adalah perubahan atau pembaharuan yang mengarah kepada yang lebih baik sama ada dalam sistem politik, sistem sosial dan juga ekonomi. Definisi budaya pula ialah satu cara kehidupan, kemajuan fikiran, akal budi dan berkelakuan. Reformasi budaya yang saya maksudkan di sini ialah pembaharuan dalam cara kehidupan dan kemajuan fikiran masyarakat Malaysia. Mengapa kita perlukan reformasi budaya? Adakah budaya yang sedia ada tidak mencukupi? Saudara-saudari sekalian, bagi saya jawapannya memang tidak. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara kita menghadapi pelbagai krisis sama ada dalam bidang politik, ekonomi atau sosial.
kita boleh melihat bagaimana masyarakat tempatan terpengaruh dengan anasir-anasir luar, media sosial, media cetak serta pemimpin-pemimpin parti politik, dan perkara yang amat menyedihkan ialah ramai penduduk tempatan yang mula berani meluahkan kata-kata yang kesat dan kasar yang boleh menyakitkan hati orang lain. Di manakah hala tuju negara kita jika perkara ini berlarutan? Cuba kita renungkan. Kita perlukan reformasi dalam budaya yang boleh membentuk masyarakat yang prihatin dan sayang menyayangi antara satu sama lain. Kita perlu memupuk perasaan kekitaan yang tidak ada syak wasangka atau cemburu antara satu sama lain. Kerajaan boleh memainkan peranan yang penting untuk mengadakan program-program untuk masyarakat setempat agar kita dapat bekerjasama dan saling bantu-membantu apabila kita berdepan dengan sebarang masalah tanpa mengira kaum atau agama yang berlainan. Saudara-saudari yang saya hormati, kita perlu ada reformasi budaya negara yang mengukuhkan semangat mencintai satu sama lain, semangat bangsa Malaysia sebagai satu bangsa yang menghormati setiap lapisan masyarakat. Saudara-saudari sekalian, selain reformasi budaya membentuk masyarakat prihatin, kita perlu juga memupuk budaya mematuhi peraturan dan disiplin. Adalah menjadi tanggungjawab masyarakat kita untuk mematuhi peraturan yang dibuat demi keselamatan kita sendiri. Sejak kawalan Perintah Pergerakan dilaksanakan, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri mengeluarkan data setiap hari berapa ramai yang ingkar dengan peraturan yang ditetapkan, dan data itu tidak pernah berkurangan sehingga hari ini. Begitu sukarnya untuk kawal pergerakan masyarakat tempatan sehingga kerajaan perlu memasang kawat berduri di beberapa tempat dalam negara. Apa yang diminta oleh kerajaan hanyalah penjarakan sosial dan menasihatkan kita memakai pelitup muka sehingga masalah pandemik COVID ini dapat ditangani. Saudara-saudari sekalian, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus mengikut peraturan dan adat yang diamalkan di tempat yang kita berada. Bersama dengan norma baru ini, kita juga harus mengubah sikap kita untuk belajar jadi masyarakat yang mematuhi peraturan. Saudara-saudari sekalian, satu reformasi budaya yang perlu ada dalam masyarakat yang seterusnya bagi saya adalah budaya menjaga kebersihan. Setiap lapisan masyarakat harus mempunyai rasa tanggungjawab serta kesedaran untuk menjaga kebersihan pada setiap masa, terutama di seluruh kawasan penempatan dan perkampungan bagi memastikan persekitaran yang bersih. Di samping itu, kita harus mempunyai tanggungjawab apabila melihat sampah bertaburan supaya dengan sukarelanya kita mengutip dan membuangnya ke dalam tong sampah. Kita tidak hanya boleh melepaskan tanggungjawab kita kepada majlis perbandaran semata-mata. Dengan menjaga kebersihan persekitaran, kita bukan sahaja boleh menyumbang kepada tarikan pelancong asing ke negara kita, kita juga boleh mengelakkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Justru itu, saudara-saudari sekalian, secara kesimpulannya, ini adalah saranan saya secara peribadi sebagai seorang warga negara agar reformasi budaya negara jika bukan secara keseluruhan tetapi sekurang-kurangnya dalam 3 perkara yang saya tekankan tadi, iaitu reformasi dalam membentuk budaya masyarakat yang prihatin, budaya mematuhi peraturan dan budaya menjaga kebersihan. Kembali kepada juru acara majlis.